Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa Ramadan yang ke-8 kita ke-9 dah. Jadi alhamdulillah kita masih di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi barik lana Ramadan. So kita ucapkan selamat datang pada semua. Pada yang nonton kami, alhamdulillah hari ini kita punya segmen Sembang Buku bersama dengan Puan Rukayah, penulis buku Mrs. Papa. Last week kami buat live dekat IG dan hari ini insyaAllah kita live di FB Galeri Ilmu. So pada korang yang ada dekat online sekarang ni, boleh tolong share, like kita punya live ni dan orang cakap komen lah soalan-soalan tentang Mrs. Papa, apa yang nak diketahui tentang buku dan tentang topik kita hari ni lah. Topik kita orang cakap berkenaan dengan perempuan yang berkejaya, Mrs. Papa. Jadi selamat datang Puan Rukayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tu Amir? Alhamdulillah sihat. Saya dimaklumkan Puan Rukayah di Kelantan work from home, betul? Ya, hari ni work from home. Kita doa yang baik-baik lah untuk semua sebab kita tahu kes makin lama makin tinggi balik. Banyak desas-desus kita dengar. So itu kerja Allah lah, orang cakap kerja kita jaga SOP. InsyaAllah Allah tarik balik kita punya COVID ni lah. Sementara tu kita nak sembang tentang Mrs. Papa dan topik yang kita nak bawa hari ni. Saya nak bawa cakap memperkenalkan lah Puan Rukayah ni sebenarnya seorang dietitian dekat Kelantan, USM lah Puan. Pital USM, betul. Pital USM. So dalam ni buku Mrs. Papa ni sebenarnya dah ada 4 orang penulis. Salah seorangnya Puan Rukayah lah. Kalau ikut dalam ni dia punya bahagian Mrs. Papa Dietitian. So memang wanita berkejaya lah. Jadi saya nak menyerahkan pada Puan Rukayah ni utamanya lah. Terus pada soalan yang pertama boleh Puan Rukayah? Boleh, dipersilakan. Sebab kita tahu zaman sekarang ni memang wanita kejaya ni tak dapat dipisahkan lah. Wanita yang berdikari dan benda tu bagi saya dia pengalaman macam mana Puan Rukayah sendiri memilih untuk antara keluarga dan kerjaya ni. Macam mana Puan Rukayah sendiri buat pilihan untuk membahagikan masa antara kedua perkara ni. Okey, Puan, bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana saya buat macam mana saya memilih masa di antara keduanya. Okey, sebenarnya keputusan untuk kata teruskan berkejaya selepas berkahwin pun memang tidak pernah menjadi persoalan sebenarnya antara saya dengan suami lah. Sebabnya memang sebelum kahwin lagi memang saya tak pernah ada intention nak berhenti kerja ke. Okey, memang kalau ikutnya sepanjang saya rasa membesarkan anak-anak tu banyak ujian-ujian sebenarnya. Sebabnya yang boleh jadi Mrs. Papa ni sebenarnya sebab suami saya dia bekerja hospital juga. Tetapi husband saya bekerja waktu shift. So jadi kebanyakan masanya memang banyak saya menguruskan anak-anak sendiri. Raya sendiri. Kalau kadang tu ada jugalah sekali dua balik kampung sendiri. Saya kampung saya di Penang. So jadi memang kalau kata anak demam ke, anak kena pergi sekolah jumpa cikgu ke, ada isu apa-apa ke, memang semua most of the time memang saya yang handle. So jadi jadi bagi saya bila kita dah letakkan keputusan kata kita nak jadi seorang wanita atau ibu yang berkerjaya, kena ikutlah tanggungjawab tu. So jadi memang banyak bergantung berserah pada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Itu je. So jadi macam kalau ikut tu mula-mula saya rasa macam selalulah masa anak kecil-kecil tu menangis. Selalulah kadang-kadang dia datang masa tu dalam keadaan kita rasa macam terlampau penat balik kerja kan, tengok yang tu nak buat, yang ni nak buat, lepas tu anak merengek nak itu nak ini kan, memang ada time tu mata duduk memang menangis. Dah menangis, okey, bangun, siapkan balik kerja. So dia macam dia sekadar nak melepaskan perasaan je. Sebabnya tak lari bahawa kita ni memang akan uji dengan ujian-ujian macam tu lah. Sama juga kalau kita duduk di rumah, jadi suri rumah sepenuh masa pun dia memang akan ada satu keadaan bila di mana kita terlampau penat sangat menyebabkan kita tak mampu nak buat apa-apa. So jadi pada masa tu kena let go je, ambil masa untuk bertenang, kemudian
teruskan ke depan. So jadi macam mana saya bahagikan masa tu, di pejabat lah kerja, balik di rumah memang tumpu pada anak-anak sahaja. Dan alhamdulillah kerja saya masa awal-awal sepanjang anak-anak membesar tu, kerja saya banyak, maksudnya saya pergi kerja, tengok-tengok pesakit, settle. Kira tak ada kerja yang saya perlu balik di rumah kena buat lagi kerja tambahan, paperwork ke, tak ada. So jadi maksudnya kerja kita ni macam orang kata labor lah. Buat settle, hari tu settle sudah habis. Kerja Okay, rutin lah. cumanya kerja rutin. Maksudnya macam tu. Cumanya lately a few years back, bila mana saya makin diberi banyak tanggungjawab, so bila dekat situ dia dah adalah bila balik ada certain kerja kena buat. Weekend kadang-kala staff saya telefon, especially masa COVID ni dia tak kira, anytime. Kadang-kadang malam telefon, bos, saya contact anak saya kena swab esok. Ataupun dia orang ni lah penyelia maklumkan begini, yang ni nak EL, yang ni jatuh, so kena MC lama. So tak kira masa. Lepas tu adalah isu-isu yang selain tu untuk pengurusan COVID, pesakit COVID dan sebagainya, dia tak kira masa. So jadi benda-benda tu mungkin sebab bila kita dah biasa uruskan masa dengan anak-anak semua, diorang sini dah tahu sebenarnya. So, jadi macam contoh saya nak live ni kan, saya kat rumah, anak-anak saya tak kacau pun diorang tahu ibu ada kelas, ibu ada live, okay. So diorang tak kacau, diorang dah faham dah tugas saya macam mana. So tahu kalau ibu online tengah bercakap tu, maksudnya adalah benda-benda yang diorang tak boleh kacau lah. Begitulah. So itulah, kena cari masa, kena pandai bahagi masa lah sebenarnya, insya-Allah. Okay, terima kasih yang menonton, yang like, yang komen. Terima kasih. Sudikanlah kita punya live ni kita share dan kita bagi tahu lagi ramai kawan-kawan yang kat luar sana sebab kita ada masa lagi sampai 11.30 insya-Allah. Dan untuk makluman juga, sebenarnya kita di galeri Ihya Ramadan ni kita sebenarnya sedang mencari dropshipper puan. Kita nak, orang cakap bulan-bulan puasa ni kan orang banyak jual kuih raya, biskut raya kan. Ni kita nak jual buku Betul. raya ni. Sebab buku-buku kami ni pun banyak pilihannya, 400 judul ada. So kepada semua yang nak jadi dropshipper, caption yang ada dekat kita punya FB, dekat status, dan nombor telefon boleh hubungi 0113293346. 0113293346. Ni salah satu buku lah yang depan saya ni, antara buku-buku yang boleh dijual sebagai orang cakap agent dropship kita lah. So kita nak soalan seterusnya puan, sebab kita tahu Mrs. Papa ni dia tak lari daripada macam dominan punya istilah lah. Jadi bila sebut dominan ni, kita tahu dia punya apa nak kata ego ke apa tapi istilahnya tu macam bila wanita ni dia dah berkejaya kan. Soalan tu. Bossy. Soalan tu bossy. Adakah betul wanita berkejaya ni dia lebih bossy banding kalau perempuan yang memang fully suri rumah, bergantung pada suami. Tapi perempuan yang Mrs. Papa ni dia dapat duit sendiri. Kadang situasi sekarang ni pula berlaku, wanita ni punya gaji lagi tinggi dia suami kan. So dia rasa macam dia lagi banyak memberi dalam keluarga. So macam mana benda tu, pendapat puan tentang situasi ni? Macam mana sebagai seorang isteri nak mengatasilah perasaan supaya tak bosi tu puan? Macam mana puan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so saya rasa benda ni macam nak cakap macam ni. Tapi gini. Okay, memang bila kita berkejaya, kita dah tahu dah di rumah kita hanyalah seorang isteri. Kalau di pejabat, ya mungkin saya ada staff saya yang staff saya kebanyakannya memang terdiri daripada kaum lelaki lah, ada yang lebih berusia daripada saya pun. So jadi untuk kita meletakkan diri kita sebagai seorang, orang kata apa, ketua wanita, bukan mudah sebenarnya untuk kita memimpin pasukan kita tu. Okay, so tetapi bila balik di rumah, saya hanyalah seorang ibu je. So tetapi most of the time lah, sebenarnya suami saya sangat banyak memberi sokongan lah pada saya. So macam contoh kadang-kadang kena pergi kursus jauh kan, pergi kursus KL. Ataupun kadang-kadang saya ada program ABN di KL kan, program nak tinggalkan family 2-3 hari. Suami saya okay je lah, as long as kita discuss dengan dia, bagi tahu okay what is kita punya plan,
Lepas tu macam mana, siapa dia suami saya dia lebih suka macam saya atur siap-siap dah. Okey, dia akan beritahu, okey dia kerja sekian. Okey, anak nak duduk dengan siapa? So jadi biasanya saya dah tahu dah, saya tak nak susahkan suami. So most of the time memang saya akan suruh, saya akan siap semua. Baju daripada hari pertama sampai habis. Makanan semua dah prepare, dah pack, dah siap dah semua. Plan, siap tulis menu lagi. Ni nak buat apa, nak panaskan, perlu reheat dan sebagainya. So jadi discussion dengan suami tu sangat membantulah sebenarnya. So bagi saya tak ada istilah bossy ke lady boss kat rumah ke, sebabnya masing-masing memainkan peranan masing-masing lah kan. So jadi bila suami ada di rumah, dialah lead, tapi kalau kata dia tak ada, memang saya lah uruskan anak-anak semua, memang bawa anak pergi ke mana-mana. Contohnya saya nak pergi shopping ke apa ke, bawa semua 4 orang. Masa kecil dulu kan, ya Allah, bila balik tu insaf lah, saya cakap menyesal bawa pening lah, kepala ibu letih dah. Tapi duduk minggu depan macam kesian anak kan, keluar lagi, pergi lagi. Macam tu lah. So macam anak-anak si pun macam dah tak ni sangat lah. Macam dia orang dah tak kisah sangat sebenarnya nak pergi ke sana ke sini ke tanpa abah, sebab macam dia orang dah terbiasa. Tapi bila abah dia ada, abah cuti tak? Bila abah cuti. So kita nak try to include dia dalam kita punya program family lah kan. So jadi discussion is important untuk kita menentukan keharmonian keluarga tu lah, insyaAllah. Dia pertamanya kena tahulah, orang cakap kedudukan dalam rumah tu siapa ketua. Mungkin tempat kerja kita ketua, tapi bila balik rumah tu memang nak tak nak suami itulah ketua keluarga, dan orang cakap perbincangan dan komunikasi itulah kunci dia untuk orang cakap betul. benda yang nak elak bosi lah orang cakap kan. Jadi benda tu bila ada perbincangan, ada komunikasi yang betul, insya-Allah benda tu insya-Allah Allah mudahkanlah. So saya nak relate pula dengan soalan yang seterusnya ni, berkenaan dengan sebab puan cakap anak 4 orang kan. Bila sebut 4 orang ni, orang cakap anaknya ramai lah tu. Untuk zaman sekarang ni lebih seorang dua ni ramai untuk 4 orang tu kan. So macam mana puan sendiri didik anak ni kan, macam mana buat kerja rumah sebab bila suami selalu berjauhan kan, dan macam mana puan sendiri didik anak utamanya bulan puasa ni, membantu urusan nak menyediakan juadah buka sebagai contoh, bangun sahur. Puan sendiri macam mana puan punya ajaran didikan kepada anak-anak tu? Okay, so biasanya didikan tu dah start daripada seusia dia dah boleh buat kerja. Macam 5 tahun, 6 tahun macam tu memang saya dah didik lah untuk dia bantu buat kerja. Okay. So kalau kata macam contoh, kalau kata kalau kata contoh lah, benda-benda penting, sidai baju, kemas bilik sendiri. So benda-benda yang penting yang kita rasa dia boleh buat, kita siapkan dulu. Okay. So cuma kalau kata kadang-kala tu mungkin ada isu-isu yang kita tak boleh nak elakkan lah. Macam contoh terpaksa nak kena bantu anak. Contohnya, maaf saya punya line tiba-tiba sekejap tak ada. Suara dengar tapi. Itulah, okey. So macam contoh, macam contoh lah, kata saya nak suruh dia tolong uruskan adik. Okey, Abah Long mandikan adik. Yang ni tolong kemas beg. Yang ni tolong buat tu buat ni. Maksudnya kita dah bahagi kerja tu daripada awal. So jadi masa memula, abang yang sulung tu mula kecil dulu bising-bising jugalah. And then bila dah ada, adik pun macam bantu. Adik dah boleh buat, dia akan start lah bantu. So jadi bila kita dah biasakan benda tu, rutin masing-masing dah tahu. Lepas makan kena kemas meja. Lepas makan kena basuh pinggan. Benda tu jadi ringan. Everybody at least lah sekurang-kurangnya setiap orang basuh pinggan masing-masing. So bila dia dah basuh pinggan masing-masing, at least beban kita nak basuh pinggan-pinggan tu tak banyak sangat kan. So jadi selalu saya tegaskanlah kepada anak-anak saya, sebab anak saya laki 3 orang. Saya kata tak kisahlah awak laki ke, awak perempuan ke, awak kena buat kerja rumah. Kena belajar buat kerja rumah. Sebab apa? Kalau kata awak tak belajar, kalau kata contohnya ibu tak ada, siapa yang nak tolong uruskan diri awak? So jadi anak saya bila dah terbiasa macam sekarang ni, yang sulung tu tingkatan 1,
dia memang sangat bolehlah kita nak suruh siang ayam, nak suruh bersihkan ayam, nak suruh siang udang, sotong kan, kopek bawang semua. Dia dah boleh buat benda tu. So bagi saya dia sangat membantu saya menguruskan urusan di dapur dan di rumah lah sebenarnya. So jadi bila dia masuk ke asrama tu macam patah tangan lah juga kan, sebabnya tak cukup kaki tangan nak membantu di dapur. Tapi tak apalah sebab adiknya dah tahu nak buat apa. Jadi kita maksudnya kita rank kan, kita naikkan rank adik tu. Kalau dulu Abang Long buat yang ni, so sekarang dia kena buat. So dia dah buat siang udang, siang sotong, potong carrot, macam tu lah, benda-benda yang mudah yang mana dia boleh buat. So jadi urusan-urusan baju, pakai baju setakat ni memang saya tak pernah, bukan saya sidai, bukan saya kutip, dia orang yang akan uruskan. So kerja saya akan macam kemas baju, nak make sure baju kemas kan. So jadi masing-masing dah tahu dah dia punya responsibility. InsyaAllah jadi benda tu sangat membantu bila kita dah didik anak dari sejak kecil lagi. So jadi ada ramai juga orang cakap kita kenapa nak didik anak lelaki juga untuk buat kerja rumah ni. Bagi saya kerja rumah ni bukan kerja orang perempuan sahaja, tetapi dia sebenarnya adalah latih tubi untuk kita survival diri kita sendiri kan. So jadi saya selalu cakap juga kepada anak, kita tak tahu lama mana ibu akan ada untuk uruskan segala serba-serbi diri awak. Tetapi kalau kata ibu tak ada pun, awak boleh bantu untuk urus diri sendiri. Asalkan awak boleh urus diri sendiri, boleh masak nasi, boleh at least goreng ikan, goreng telur, buat sayur air ke, at least awak boleh makan bagi kenyang, cukup, enough. Kan bukan suruh nak masak gulai ke kurma ke apa kan, beria-ria tak. So macam tu lah, maksudnya kita nak kena bincanglah dengan anak. So jadi sambil-sambil sebenarnya bagi saya, masa sambil-sambil kita buat kerja rumah tu, kadang-kadang masa sidai baju ataupun masa siang ayam dan sebagainya, itu adalah peluang sebenarnya untuk saya bercakap dengan anak. Masa tu saya akan tanya apa berlaku kat sekolah, apa dia rasa. So sometimes adalah, biasalah macam saya mungkin saya ada termarah dia dan sebagainya. Masa tu saya cakap, ibu minta maaf, ibu marah kamu, tapi bukan ibu marah sebab apa, kita terangkan balik lah, sebab kamu lewat solat, sebab kamu tak baca Quran ataupun dan sekian-sekian lah. So jadi masa tu dia pun kadang-kadang cakap, dia pun minta maaf lah, dia buat salah, dia cakap kasar dan sebagainya. So sebenarnya tu waktu kita bersama membuat kerja rumah tu sebenarnya adalah waktu untuk kita bonding dengan anak jugalah sebenarnya. Bukan hanya sekadar kerja rumah, tetapi kita sedang membina jati diri ataupun membina personality anak tu sendirilah kot, insyaAllah. Okay, so maknanya dari kecil tu, yelah start umur 5-6 tahun tadi Puan cakap tu, memang dah diajar, dilatih lah. Bukan orang cakap kita manja ni, kita tak biar dia buat semua kerja kan. Tapi kita ajar dia. Betul. So macam tadi tu bila Puan cakap yang sulung dah masuk asrama, yang second tu naik pangkat. So ibaratnya yang saya perasan macam kita buat template lah kot. Untuk anak pertama tu dah kita sediakan macam mana yang patut dibuat dan adik-adik akan ikut. So betul. benda tu sangat penting lah. Dari kecil kita dah ajar basuh pinggan sendiri. Benda-benda yang simple lah. Sebab saya perasan lah, sebab saya pun ada anak kan. So macam kalau diorang ni nak tolong, kita jangan cakap tak boleh kan. Kita kena guide betul. dia. Maknanya dia nak tolong tu, kita kena tunjuk cara yang betul. Sebab memang saya perasan budak-budak ni apa kita buat semua dia nak tolong. Benda yang tak patut dia tolong, contoh pisau apa semua yang belum masanya pun kadang dia nak buat. So itu tugas kita, guide diorang lah, supaya diorang ni terlibat. Dan macam Puan cakap tu, itulah bonding kita kan, bonding dengan anak-anak ni tadi, supaya dia mudahkan. So bagi je dia nak buat pun. Ya, dia tak beza lah laki perempuan ni. Macam laki kerja yang ni, perempuan ni selagi dia boleh berdikari tu lagi bagus lah. So itu tip yang menarik. Seterusnya Puan, sebab saya nak sentuh pasal apa yang Puan tulis dalam buku ni lah, istilah supermark ni. Supermark ni apa yang dimasukkan dengan supermark Puan tulis dalam buku ni. Kalau boleh Puan bagi tahu. Okay. Supermark ni lebih nak bagi tahu sebenarnya memang dalam hidup
dalam hidup ni dia akan ada satu masa di mana kita memang berada di saat paling down, kita rasa macam paling bawah sekali. Okey, kita rasa macam semua benda kita nak buat. Tambah bila anak-anak dah bertambah ramai, dia kadang-kadang tu kan 4 orang tu nak bercakap pada masa yang sama. Macam kita ni as if, Ibu Zarif nak tu. Ibu Zulfa tak jumpalah seluar. Zuhair pula, Ibu Bai nak ambil mainan. Dia nak suruh cari mainan dia. Nak pagi-pagi especially itu adalah waktu paling kalut lah kan. So tak kalut waktu tu ataupun waktu petang. Balik sekolah lepas nak maghrib tu. Masa tu time kalut. So kadang-kadang kita masa tu dalam keadaan kita rasa letih sangat kan. Satu hari dah perah otak kat pejabat. Badan tu mungkin tak penat sangat sebab kita bukan kerja labor tapi kerja yang kena banyak berfikir menyebabkan rasa macam ya Allah terlampau letih kadang tu. So jadi semua benda nak selesaikan anak mandi, nak ajar Quran, nak siapkan baju untuk esok, nak macam-macam lah kerja. Masa tu saya macam akulah super mak. Semua benda aku nak kena buat. Macam tu. Tapi itulah bila kita macam kita ni bila kita bagi saya selalu cakap super mak, saya boleh buat. Dia kata benda yang all those impossible things I can do it. Tetapi macam bila macam saya kata tadi lah, bila penat sangat tu memang saya masuk bilik air saya menangis dulu. Nangis dulu, lepas tu keluar okey dah lega. Okey, masa tu kita macam dah clear sikit otak. Okey, awak buat tu, awak buat ni. So macam tu lah maksudnya dalam hidup ni memang akan ada masa kita jatuh, kalau masa kita rasa macam kita dah tak mampu nak buat apa-apa. Macam saya selalu kata kat anak saya lah, ibu bukan mak sotong. Saya cakap, ibu bukan mak sotong, ada tangan 8. Ibu hanya ada 2 tangan je. 2 tangan bertelinga, 2 mata nak dengar, 2 kaki nak jalan. Kalau kata mak sotong, dia boleh buat banyak benda satu masa. So jadi awak kena bagi masa untuk ibu selesaikan satu-satu, sorang-sorang. Awak nak apa? Ibu selesaikan awak dulu. Lepas tu selesaikan adik pula. Maksudnya gitu. So jadi kadang-kadang memang akanlah ada yang memberontak lah. Dia cakap keinginan dia tak dipenuhi kan. So tapi it's okay. Anak memang akan memberontak memang biasa. So jadi mak macam satu, jangan kita sama emosi dengan dia. Kita pun naik emo juga kan. Bila kita pun naik emo, dia pun naik emo, masing-masing letih. Dia akan clash lah. Bila clash tu kadang-kadang tu takut terlepas kata-kata yang kita tak berniat, ataupun kadang-kadang mungkin dah terpukul lah nak dan sebagainya. So jadi apa-apa pun memang bila macam penat sangat macam tarik nafas, duduk diam kejap, lepas tu gerak, teruskan, buat apa yang perlu diselesaikan. So jadi satu lagi tips yang saya boleh bagi adalah cuba pastikan ajar anak dia sejak kecil tu tidur awal. Lepas isyak tu dah tidur. Pukul 9 macam tu biasanya itu adalah time untuk masuk bilik. Startkan baca buku kat dia orang. 1 buku, 2 buku and then bercerita sikit ke. So lepas tu by 9:30 ke kena tidur. Sebabnya lepas anak dah tidur, masa tu lah sebenarnya adalah masa untuk mak ni sebenarnya nak ambil nafas, nak ambil nyawa. Masa tu lah me time. Tapi biasanya kadang-kadang dulu saya me time, saya pun tidur sekali je masa anak kecil dulu kan, memang kita pun penat. Tapi sekarang bila anak-anak tidur, me time saya setengah jam ke sebelum tidur tu saya nak baca buku tu memang tak lah sebabnya lampu dah tutup kadang tu. Tapi sekarang bila anak-anak semua dah tidur bilik sendiri, masa tu lah kita nak baca buku ke. Kalau tak masa tu lah saya nak tengok cerita Korea ke sekejap dalam setengah jam. Sebenarnya lama pun macam 3,5 jam tu macam sangat berharga sebenarnya. So jadi sebagai seorang ibu mesti kena cari juga me time dekat mana-mana. Sebab tu lah kadang-kadang ada kawan-kawan saya cakap anak pukul 12 tak tidur lagi. Tak boleh. So kita biar anak tu dia nak tidur pukul berapa. Maksudnya kita tak set boundaries. Bila kita tak set boundaries sampai kebesar anak pun dia akan tidur ikut suka dia, bangun ikut suka dia. So jadi kita terpaksa ikut masa dia pula. Yes. Tak ada jadual yang teratur kan menyebabkan kita akan rasa penat. Esok pagi kita nak kerja lagi kan. So gitulah. So jadi kena plan lah masa, insyaAllah. Sama-sama kita belajar. Benda ni takes time untuk kita belajar sebenarnya. Dan insyaAllah by time kita ambil pendekatan, perbaiki kita punya rutin harian tu supaya menjadi lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada semua yang mengikut kami secara live ni.
Lepas ni boleh lagi share, like, sebab kita punya ni akan ada dekat FB, dekat page kita. Dan orang cakap buku ni sebenarnya bukan sekadar untuk yang dah berkahwin. Jadi saya nak daripada mulut Puan Ruqayyah sendirilah. Kenapa buku Mrs. Papa ni juga sesuai untuk mereka yang belum berkeluarga lah. Wanita bujang lah orang cakap. Dan kenapa buku ni patut dibaca oleh mereka sebagai persiapan. Bismillah Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk buku Mrs. Papa ni, dia selain daripada saya yang tulis dalam tu, ada Puan Izzatul Marini, ada Puan Ruzilawati dan juga Puan Hayati. Okey, so jadi masing-masing berada di dalam situasi yang memerlukan mereka step up untuk menjadi seorang orang kata bukan ketua keluarga, tetapi untuk orang yang membantu, yang berada di luar kebiasaan seorang wanita. Okey. So sebagai contoh macam Puan Izzatul, dia cerita dalam tu suaminya meninggal. Okey. So jadi tetapi apa yang berlaku di mana dia banyak perlu ambil take over suami, sebab suaminya diuji dengan kesihatan. Kemudian Puan Hayati di mana dia bekerja banyak keluar daripada rumah. So jadi sebenarnya cerita dalam buku Mrs. Papa ni, dia sebenarnya membantu untuk membina jati diri sebagai seorang wanita yang berkejaya sebenarnya. So jadi wanita berkejaya ni kalau dia seorang-seorang satu hal lah, tetapi bila mana dia dah ada orang-orang lain yang bergantung di sekelilingnya ataupun menjadi keutamaannya, so dia perlu menyesuaikan diri dengan tugas hakiki dan juga tugas utama. Tugas utama tu sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri lah. So wanita yang ataupun wanita ke bukan wanita ataupun lelaki pun perlu baca buku ni sebenarnya untuk dia memahami bagaimana sebenarnya seorang wanita berkejaya ni dia meletakkan dia nak letakkan diri dia di tempat tu. Macam mana dia nak uruskan masa dia, macam mana dia nak bantu, nak uruskan anak-anak nanti bila dah ada anak-anak macam tu. So jadi sebab itulah dia kena baca buku ni. Dia tak kisahlah siapa pun berkahwin ke belum berkahwin ke, memang sangat disarankan untuk baca. Especially kaum bapa pun saya sarankan jugalah untuk baca buku ni sebenarnya, sebab dia membantu supaya mereka lebih faham bagaimana sekiranya contoh suami tu tidak berada di dalam sentiasa tidak ada di dalam keluarga tu. Okey, macam mana seorang wanita tu dia perlu memikul benda bukan beban lah, maksudnya perlu memikul tanggungjawab. Memikul tanggungjawab tu supaya keluarga tu boleh bergerak dengan lebih harmoni. So jadi bagi sangat baguslah perkongsian yang disampaikan, sebab saya baca cerita orang lain pun saya macam sentap. Banyak kali baca pun rasa macam banyak kali sentap juga sebenarnya. Jadi saya boleh simpulkan macam ni lah Puan. Buku ni dia ibaratnya macam, yalah kita tahu kita ada macam-macam ilmu, tapi sebagai tambahan untuk lebih kita punya kehidupan rumah tangga tu, kalau yang isteri lah utamanya, dia tak rasa dia seorang macam tu. Apa betul. yang dia rasa tu sebenarnya common. Ramai lagi wanita luar sana rasai, dan perkongsian rasa ni bagi saya tu benda yang sangat penting lah. Macam cakap sharing is caring kan. Jadi bila kita dapat buku ni macam dia penguat semangat lah kepada utamanya wanita-wanita berkejaya. Yes. Dia kalau rasa down, Quran tu nombor 1 lah. Ini nombor 2, bacaan santai, baca ni. So insyaAllah kita akan rasa, rupanya ada orang lagi dahsyat ujian dia, macam tadi kan Puan Izzatul kehilangan suami. So adakah bila dah tak ada suami tu terus tak boleh nak teruskan hidup ke apa ke? Jadi Mrs. Papa ni bagi saya satu antara pembantu lah untuk solusi macam mana nak kuatkan semangat mereka-mereka yang wanita berkejaya luar sana perlu dapatkan, dan yang tak kahwin lagi dan suami nak hadiahkan isteri pun sangat sesuai lah. Macam cakap, bila kita orang nak cakap tak pandai kan. So bagi buku ni, ini kita nak bagi, bukan awak seorang lah, insyaAllah saya tolong doa dan awak baca buku ni, insyaAllah benda ni boleh release lah, tak banyak sikit. Jadi sekian untuk hari ini punya sesi. Terima kasih banyak Puan Ruqayyah. Kita jumpa minggu depan dan kita masih lagi dalam program Ihya Ramadan Sembang Buku,
Dan kita ada, macam saya bagi tahu tadi, kita nak ramaikan lagi dropship kita. Sebab kita tahu zaman puasa ni, bulan puasa ni, ramai orang cari duit tepi lah, income kan. Jana income kita buka untuk dropship. Boleh kontak kami di talian 011329334666, 011329334666. Jadi terima kasih Puan Rukayah dan selamat Sama-sama. berwork from home. Dan banyakkan lagi perkongsian, walaupun tak jadi buku lagi, banyakkan lagi perkongsian bermanfaat, selain pada topik-topik diet, topik-topik yang manfaat macam ni memang sangat diperlukan lah. Sebab kita tahu zaman media sosial ni, kita dilambatkan dengan maklumat yang kadang benda yang tak patut kita baca lah kan. Jadi bagi saya itu Betul. tugas penulis. Itu tugas penulis untuk kongsi benda-benda yang positive vibes. Sebab banyak lagi benda baik yang nak ditulis, nak dibaca, banding kita share benda-benda pelik lah orang cakap kan. Jadi bulan puasa ni kita puasa benda-benda yang tak baik ni. Kita share benda-benda yang manfaat macam ni. Macam contoh live kita ni, lepas ni share lagi ramai. InsyaAllah. Jadi tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Okey, sekian. Settle. 1,5 jam nak cerita.